Assalamualaikum, salam sejahtera, Cikgu Nan kembali lagi. Anak-anak jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Untuk sesi kali ini, Cikgu akan membincangkan matematik tambahan SPM pelajaran geometri koordinat. Semoga anak-anak mendapat manfaat daripadanya. Bagi mengelakkan sesi video ini terlalu panjang, Cikgu bahagikan kepada beberapa bahagian. Dalam bahagian yang pertama, kita akan bincangkan berkenaan dengan asas bersama gaya lurus, formula-formula asas dan juga pembahagi pembedahan garis. Sebelum belajar pelajaran tingkat 4, pastikan anak-anak menguasai formula-formula asas dan bagaimana untuk membentuk persamaan gaya lurus. Untuk dapatkan kecurunan gaya lurus, kita boleh menggunakan formula seperti berikut. Katakan A, X1, Y1 dan B koordinatnya X2, Y2. Kecurunan bagi garis lurus AB adalah Y2 tolak Y1 dengan X2 tolak X1, iaitu beza koordinat Y bahagikan dengan beza koordinat X. Sekiranya kita mengetahui apakah dia pintasan X dan pintasan Y bagi garis lurus itu, kita boleh menggunakan formula ini. Kecurunan sama dengan negatif pintasan Y perkan dengan pintasan X. Anak-anak juga perlu tahu berkenaan dengan persamaan garis lurus, bagaimana untuk membentuk persamaan garis lurus ini. Persamaan garis lurus dalam bentuk yang pertama kita panggil sebagai persamaan dalam bentuk am. Persamaan ini tulis sebagai AX tambah BY tambah C sama dengan kosong, di mana A, B, C adalah pemalas. Bentuk yang kedua dipanggil bentuk kecurunan. Dia ditulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Dalam bentuk ini, kita boleh menentukan kecurunan iaitu M dan juga pintasan Y iaitu C. Satu lagi adalah persamaan gaya lurus dalam bentuk pintasan. Ia ditulis sebagai X per A tambah Y per B sama dengan 1. Bentuk persamaan sebegini akan membolehkan kita mengenal pasti pintasan X iaitu A dan pintasan Y iaitu B. Bentuk mana yang perlu kita gunakan bergantung kepada kehendak soalan. Sebenarnya, ketiga-tiga bentuk ini berhubungan di antara satu sama lain. Apa yang kita maksudkan? Kita boleh menukar satu persamaan daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Baiklah anak-anak, sekarang cikgu cuba tunjukkan kepada anak-anak kaitan antara ketiga-tiga bentuk persamaan garis lurus ini. Katakan kita ada garis ini. Katakan ini adalah titik A, ini adalah titik B. Katakan koordinat bagi titik A adalah negatif 5, 0. Titik B di sini adalah 5, 05. Katakan kita hendak membuat persamaan dalam bentuk kecurunan. Dalam bentuk kecurunan, dia adalah dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maklumat yang kita perlu ada adalah maklumat kecurunan dan juga pintasan Y. Perhatikan di sini, ini adalah merupakan pintasan Y. Koordinatnya adalah 05, maka pintasan Y-nya adalah 5. Seterusnya, kita cuba dapatkan kecurunan. Ingat, formula kecurunan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, Y2 di sini kita boleh gunakan 5. 5 tolak 0 perkan dengan 0 tolak negatif 5. So, kita dapat 5 per 5. Kecurunannya adalah 1. Daripada situ, kita boleh bentuk persamaan Y sama dengan 1X tambah 5. Y sama dengan X tambah 5. Ini adalah persamaan dalam bentuk kecurunan. So, apa yang jelas kat situ, kita boleh
Kenal pasti keturunannya 1 dan pintasan Y-nya adalah 5. Oleh kerana kita ada maklumat berkenaan dengan pintasan, iaitu pintasan Y-nya adalah 5 dan pintasan X-nya adalah -5, kita boleh terus tulis persamaan dalam bentuk pintasan. Ingat, persamaan dalam bentuk pintasan X per A tambah Y per B sama dengan 1. So, X perkan dengan pintasan X, -5, tambah Y perkan dengan pintasan Y, 5, sama dengan 1. Kita juga boleh menulis persamaan ini dalam bentuk am. Ingat, bentuk am adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kita boleh gunakan persamaan ini ataupun persamaan ini untuk kita tukarkan ke dalam bentuk am. Katakan cikgu nak gunakan yang ini. So, apa yang kita perlu buat daripada Y sama dengan X tambah 5. Kita pastikan sebelah kanannya sama dengan 0. Kita boleh tulis Y tolak X tolak 5 sama dengan 0. So, ini adalah persamaan dalam bentuk am. Kita juga boleh gunakan X per -5 tambah Y per 5 sama dengan 1. Itu langkah kita yang pertama. Kita boleh darabkan dengan 5. So, hasil yang kita perolehi adalah X per -1 tambahkan dengan Y sama dengan 5. Seterusnya, jadikan sebelah kanan dia kosong. Dia akan jadi -X tambah Y tolak 5 sama dengan 0. Bila kita tulis, biasanya kita letak yang positif di hadapan. So, Y tolak X tolak 5 sama dengan 0. Kita juga boleh menjadikan X ini positif. Kita darab dengan -1. So, X tolak 5. X tambah 5 tolak Y sama dengan 0. So, kita boleh tulis dia sebagai X tolak Y tambah 5 sama dengan 0. Sebenarnya ini dan ini kedua-duanya adalah sama. So, kalau kita perhatikan, ini adalah persamaan dalam bentuk keturunan. Ini adalah persamaan dalam bentuk pintasan. Dan ini adalah persamaan dalam bentuk am. Ketiga-tiga ini sebenarnya merujuk kepada garis yang sama. Apakah yang dimaksudkan dengan tembeling garis? Tembeling garis adalah sebahagian daripada garis lurus. Pembahagi tembeling garis bermaksud titik yang membahagikan tembeling garis itu kepada dua bahagian dengan nisbah tertentu. Katakan kita ada tembeling garis AC dalam keadaan koordinat A, X1, Y1, C, X2, Y2. Perhatikan titik B adalah titik yang membahagikan tembeling garis AC dalam nisbah P nisbah Q. Ini bermakna AB nisbah BC adalah P nisbah Q. Koordinat bagi titik pembahagi tembeling garis ini kita boleh perolehi dengan cara menambahkan hasil darab antara nisbah dengan koordinat yang bersilang, kemudian dibahagi dengan hasil tambah nisbah. So, untuk dapatkan koordinat X, P perlu didarabkan dengan X2 dan Q didarabkan dengan X1. Hasil tambahnya dibahagikan dengan hasil tambah P dan Q. Begitu juga untuk mendapatkan koordinat Y bagi B, Y sama dengan P Y2 tambah Q Y1 dibahagikan dengan P tambah Q.
Saya rasa anak-anak masih ingat formula untuk mendapatkan titik tengah antara dua titik yang berada pada satu telus. Formulanya adalah X1 tambah X2 per 2 Y1 tambah Y2 per 2. Perhatikan bagi titik tengah, nisbah yang terlibat adalah 1 nisbah 1. Sebab itu, koordinat X dia adalah X1 tambah X2 dan dibahagikan dengan 2, iaitu 1 tambah 1. Begitu juga dengan koordinat Y, Y1 tambah Y2 per 2. Katakan kita diberi soalan koordinat titik A 37, B negatif 72, diberi nisbah AP kepada B sebagai 3 nisbah 2, kita dikehendaki mencari titik P. Cara yang mudah untuk menjawab soalan ini, kita gambarkan dulu situasi. Katakan ini adalah titik A 37, ini adalah titik B negatif 72. Nisbah yang diberikan AP nisbah PB dalam nisbah 32. So P berada di sini. Nisbahnya adalah 3 nisbah 2. AP nisbah PB 3 nisbah 2. Kita dikehendaki mencari koordinat titik P. Kita anggap dia sebagai XY. So, kita boleh dapatkan koordinat X. Koordinat X akan sama dengan, kita darab silangkan 2 dengan 3, tambahkan dengan 3, darabkan dengan negatif 7. Kemudian kita bahagikan dengan hasil tambah nisbah. Kita selesaikan. 2 darab 3, kita dapat 6. Tolakkan dengan 21. Perkan dengan 8. So 21, kita tolak 6, kita akan dapat 15. So maknanya dia adalah negatif 15 perkan dengan 8. Itu adalah koordinat X bagi titik P. Koordinat Y bagi titik P, kita lakukan cara yang sama. 2 perlu didarabkan dengan 7, tambahkan dengan 3, perlu didarabkan dengan 2, bahagikan dengan hasil tambah nisbah 3 dan 5. So 2 darab 7, kita dapat 14, tambahkan dengan 6, perkan dengan 8. So 14 tambah 6, kita akan dapat 20, perkan dengan 8. Kalau kita nak mudahkan, kita boleh mudahkan lagi, ini 10 per dengan 4 ataupun 5 per 2. Oleh sebab itu, koordinat titik P adalah negatif 15 per 8, 5 per 2. Ya, cuba bagi dalam bentuk pecahan tak wajar. So, itu adalah cara bagaimana untuk kita mendapatkan pembahagi tembeling garis. Baiklah anak-anak, cukup dulu untuk kali ini. Hingga bertemu lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera.